Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung kita dalam bahagian kedua, bagaimana penggunaan trading platform menggunakan platform Kentrade dalam berdagang di Bursa Malaysia. Jadi saya masukkan ID dengan password saya dahulu. Baik, sudah masuk. Jadi waktu saya buka trading platform saya ni adalah waktu trading hours ya, iaitu pukul 12.27 kan. Jadi trading hours di Bursa Malaysia bermula pukul 9 pagi sehingga pukul 12.30 hari ya. Maknanya ini lagi 2 minit lebih untuk completekan first session. Okey, namun order boleh dimasukkan daripada pukul 8.30 pagi lah. Maknanya sebelum 8.30 tu pun dah boleh masuk. 8.30 pagi sehingga 9 pagi itu kita panggil pre-session, pra pembukaan harga di mana di situ kita akan dapat lihat bagaimana buyer dan seller membuat bidaan harga untuk harga opening pada pukul 9 pagi nanti. Okey, jadi ini adalah pergerakan saham yang live feed datanya daripada Bursa Malaysia, dan apabila ada berlaku perubahan transaksi dalam satu kuantiti ataupun harga, dia akan berkelip-kelip lah macam ni, warna kuning-kuning macam ni. Maknanya ada perubahan harga daripada segi kuantiti buy kat sini. Itu sebab dia berkelip. Okey. Jadi kalau lagi banyak klipnya, dia lagi aktif lah. Jadi waktu nak tutup begini, nampaknya pada hari ini pasaran perlahan Okey, jika kita tak disambungkan kepada bursa, dia akan bagi notis macam ni lah. Disconnected from server, automatic reconnect after 10 second. Itu disebabkan oleh kita punya sambungan internet lah kebiasaannya. Okey, jadi masih aktif sedikit. Sementara menunggu lagi beberapa saat, tak sampai 1 minit untuk menutup pasaran pada sesi pertama. Baik, ini adalah paparan yang sebenar dalam waktu yang sebenar. Okey. Jadi pada hari ini kita dapat lihat sesi sebelah pagi 538 counter meningkat naik, 217 counter meningkat turun, dan 277 counter tidak berubah. Counter tak berubah ni maknanya sama seperti harga semalam, iaitu previous close. Okey. Dan by default, bila kita buka kita punya trading platform, dia akan pergi kepada most active volume. Bila disusun most active volume di sini, volume yang paling tinggi dagangan dia pada hari ini, di mana counter itu paling tinggi, dia akan duduk nombor 1 lah. Itu pasal dia akan sorting macam ni, automatic. Okey. Dia akan duduk nombor 1. Jadi dalam kes hari ini, counter HSI iaitu structured warrant untuk Hang Seng Index ni, dia duduk nombor 1 dengan volume didagangkan sebanyak 71 juta unit, diikuti dengan saham Armada 67 juta unit, Sapura Energy 64 juta unit, dan seterusnya, sehingga yang paling rendah sekali untuk page nombor 1 ni iaitu MRCB dengan jumlah 9 juta unit. Jadi bila kita buka trading platform ni, dia akan default pergi kepada most active volume, automatic. Ini adalah kita buka page yang nombor 1. Counter yang kita highlight biru ni, dia akan translate sebagai counter yang nombor 1 daripada 50 counter pada page nombor 1 daripada 10 page. Itu cara bacaan dia. Jadi kalau saya highlight Armada ni, dia counter nombor 2 lah. Hibiscus, dia counter nombor 7, disusun mengikut volume ini. Okey, jadi ini adalah papan yang paling aktif sekali, 50 saham yang 50 counter yang paling aktif sekali di Bursa Malaysia. Okey, di mana kalau kita nak melihat
saham-saham ataupun counter-counter yang selebihnya yang aktif, kita boleh sell up page nombor 2 dengan tekan arrow ni. Ini adalah page nombor 2. Okey, jadi dia bersambung. Macam pada saham yang terakhir pada page nombor 1 MRCB dengan jumlah volume dia 9 juta unit. Kita pergi kepada page nombor 2 diikuti dengan Pansa 8.9 juta unit dan seterusnya. Okey. Jadi ini page nombor 2. Page nombor 3, Top Glove mengungguli volume dengan 4 juta. Begitulah seterusnya. Macam mana cara nak baca benda ni Jadi untuk kita kembali kepada page nombor 1, kita tekan arrow yang ni balik. Kebanyakan trader-traders biasanya dia memfokuskan kepada page yang nombor 1 ni lah, counter-counter yang aktif. Namun harus diingat saham-saham yang aktif ni tidak sebenarnya memberi indikasi yang bahawa saham ni yang nak menaik. Cumanya dia aktif lah. Cuma bila hari ni hari naik, kebanyakan saham pun hijau. Kalau hari ni hari turun, aktif volume tetapi kebanyakan saham pun turun Okey. Seterusnya, okey, saya ingin mengupas hari ni secara spesifik tentang kolom yang di atas ni dahulu, sebelum saya pergi kepada topik-topik yang lebih lain Jadi kolom atas ni, di bahagian atas ni kita boleh customize mengikut kehendak kita lah dan data yang ada yang disediakan oleh kita punya trading platform. Okey. Okey, caranya kita boleh macam dekat sini, kita boleh right click lah. So ini code stock. Okey, code stock, saya right click kat sini untuk saya masukkan informasi tu di sini. Bila saya right click sini, kita ada insert new column. Insert new column mempunyai beberapa menu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 menu utama. Yang pertamanya basic info ni. Bila kita pergi basic info ni, ada pelbagai menu information yang kita boleh letak kat dalam kita punya kolom. Country code, country flag, currency, delivery basis dan lain-lain. Jadi apa yang penting pada basic info ni, yang untuk tuan-puan yang saya rasa perlu untuk kita letak adalah dia punya share issued. Okey, sebenarnya benda ni terpulang kepada tuan-puan, tetapi yang penting yang saya rasa dalam menu basic info ni, share issued yang saya masukkan tadi, saya dah masukkan. Bila kita dah masukkan, dia dah tak keluar lagi lah kat sini. Dan keduanya sektor. Kerana apa? Kedua-dua ni dia boleh bagi informasi yang cepat kepada kita untuk menilai sesuatu saham tersebut. Contoh share issued ni, saya bagi contoh, kalau kebiasaannya lah, kalau saham yang mempunyai isu yang dikeluarkan oleh syarikat tersebut melebihi 1 bilion unit, contoh seperti Armada 5.87 bilion unit, Sapura Energy 15 bilion unit, Valesto 8 bilion unit. Yang ini saham-saham yang mempunyai unit yang besar-besar ini, traders bursa mendapati saham-saham ini begitu berat untuk bergerak kerana ia mempunyai terlalu banyak saham di pasaran. Dia adalah big share issued lah, besar. Jadi bila dia nak menaik tu, dia mempunyai satu rintangan yang agak banyak lah. Sebagai contoh, saya ambil contoh Sapura Energy dengan mempunyai 15 bilion share issued di sini. Saya double klik dia untuk kita mendapat tengok data yang lebih lengkap. Okey, bila kita double klik dia, kita mempunyai dia membawa kita kepada menu yang macam ni pula. Menu yang macam ni. Tak apa, yang menu yang ni kita akan kupas pada video yang akan datang. Saya nak tunjuk contoh kenapa share issued yang banyak tu menyukarkan untuk pergerakan saham itu naik. Kerananya kita dapat lihat yang ini kita panggil market depth. Market depth di sini, nampak tak? Ada 213 order yang nak menjual pada harga 8 sen dengan 20 juta unit. Okey. Ada 387 order nak membeli pada harga 7 sen setengah dengan 41 juta unit. Jadi unit-unit yang besar ni, walaupun harga dia murah, tetapi sebenarnya sukar untuk saham ni bergerak naik.
Anda bayangkan sudah 64 juta unit saham bertukar tangan pun harga masih pada 7 sen setengah. Okey. Berbanding dengan saham yang lebih ringan lah. Okey. Kita tengok saham yang lebih ringan. Contoh macam kita dapat lihat JAX dengan 651 juta unit, Datasonic dengan 1.3 bilion unit. Okey. Dayang dengan 1.6 bilion unit. Okey, dia punya buy dengan sell ni kat sini pun tak sampai jutaan unit untuk orang membeli dan menjual. Jadi mudah untuk dia bergerak. Dia ada sedikit volatility lah untuk kita posisikan kita punya entry dan exit. Jadi bila saham yang bergerak yang macam ni, naik turun dan naik macam ni, kita ada ruang untuk membuat keuntungan jangka pendek. Okey, lagi satu, bila kita buka kita punya market depth ni, yang ni sambilan lah, kita dapat lihat tiga harga best buy dengan best sell. Contoh dalam kes Dayang ni, best buy Dayang RM10 best sell Dayang RM11. Okey, penerangan dia di sini adalah kita dapat tengok ada 13. 13 ni maksudnya 13 order tau. Bukan 13 jumlah trader. Kadang-kadang satu trader ni dia mungkin masuk 2 order, 3 order. Jadi dia kumulatif dia di sini. Ada 13 order nak membeli saham Dayang ni pada harga RM10 dengan jumlah order 13 ni kumulatif dia adalah 571,800 unit. 571,800,000 unit. 571,000 unit dan 800. Macam itulah. Okey, dan nak menjual pada harga RM11 ni hanya 19,000 unit dengan 2 order sahaja. Okey, jadi standard candle dia akan bagi 3 buy dengan sell ni. Untuk mendapatkan lagi 2 ni, dia akan charge kita sebulan RM1. Maknanya untuk 12 bulan RM12 lah. Setahun kita akan dapat 5 market depth. Tetapi ada setengah broker dia automatic dia bagi 5. Jadi dia absorb lah cost tu untuk kepada setiap pelanggan dia. Dalam case Cantrade ni dia tak absorb. Kalau kita nak mendapatkan 5 order ni, kita kena tambah RM12 setahun. Okey. Dan menu-menu yang ni lain saya akan cerita pada video yang akan datang. Jadi kita fokus kepada kita punya insert new column dulu kat sini hari ni. Jadi pada yang basic info ni, 2 ni lah yang saya rasa penting. Mungkin tuan-puan boleh susun dia. Kan share issue ni mungkin nak letak kat ujung ni. Okey, nak letak depan pun boleh. Tiada masalah. Tetapi indikasi untuk share issue ni dia cuma bagi tahu kita berapa saham itu dikeluarkan oleh syarikat tersebut. Dan cara kiraan lebih yang praktikal dia, kalau saham yang banyak share issue ni dia lebih berat, yang kurang share issue ni dia lebih ringan. Jadi indikasi untuk yang kita nak tahu berat ataupun ringan ni, kita lihat dia punya share issue ni adakah dia melebihi 1 bilion unit ataupun 1 bilion unit ke bawah. Kebanyakan untuk saham yang 1 bilion unit ke bawah dia lebih ringan berbanding dengan saham yang 1 bilion unit ke atas. Namun jika saham itu berada pada satu trend, contoh saham tu sedang membuat trend yang menaik, walau bagaimanapun yang besar dia punya share issue ni, dia akan tetap boleh naik lah dengan kadaran ataupun pace dia. Dia share issue ni bukan satu indikasi yang mengatakan saham yang berat, yang besar, banyak share issue ni tidak boleh naik. Tidak begitu. Cumanya kita lebih tahulah, yang kita lebih kebiasaan yang saya nampak di sini, apabila saham yang kurang daripada 1 bilion unit ni ada lebih mudah untuk bergerak. Baik. Okey, yang seterusnya adalah sektor. Sektor di sini, apabila kita memasukkan sektor sini, dia memudahkan kita untuk mengetahui di mana saham tu berada pada sektor apa. Okey, kadang-kadang memanglah kita ni dah lama berdagang. Cumanya kita tak tahu juga kadang-kadang saham ni sektor apa tujuan dia kat sini. Sebagai contoh, katakanlah pada minggu ni, pada hari Isnin, kita nampak saham-saham sektor teknologi membuat kenaikan disebabkan mungkin ada breakthrough dalam teknologi punya innovation. Kita boleh fokuslah kepada saham teknologi ni. Dengan adanya kita masuk sektor kat sini, kita tahu MyEG ni teknologi, Datasonic teknologi.
Lagi apa yang teknologi kat sini? UWC teknologi, macam tu. Kan? Jadi dia mudah untuk kita. Contoh pada minggu ni kita dapat tahu saham-saham apa namanya oil and gas membuat kenaikan balik, demand tak cukup, banyak permintaan terhadap minyak. Jadi harga minyak yang sudah rendah kemungkinan akan naik balik. Jadi kita boleh tengok mana saham-saham yang energi kat sini. Bila kita letak sektor, Armada Energy, Sapura Energy, Valesto Energy, Hibiscus Energy, Perdana Energy, Dayang Energy, Can-Am Energy, macam tu kan. Jadi dengan adanya sektor ni kita tahu bagaimana untuk kita nak letakkan kita punya pilih saham kita. Okey, baik. Jadi untuk kita nak remove pula kolom ni, right click, kita remove kolom. Right click, kita remove kolom. Jadi seterusnya basic info, itulah yang dua yang penting. Okey, katakanlah anda nak letakkan lain-lain indikator pun boleh. Kita boleh pilih kat sini. Okey, IDSS ni, sebelum IDSS ni digantung pada minggu lepas, dia ada satu arrow sebenarnya dekat atas ni, arrow menunjuk ke atas. Itu menunjukkan saham tu adalah saham yang boleh IDSS. IDSS ni maksudnya intraday short selling. Jadi untuk intraday short selling ni, kita boleh jual dulu saham tu pada pagi ataupun tak kisah pada waktu bila, cumanya kita kena beli balik pada petang tu juga sebelum pukul 4.30 petang. Itu pasal yang dia dipanggil intraday short selling ataupun IDSS. Maknanya kita boleh membuat keuntungan dengan menjual dahulu harga saham tersebut dan membeli balik pada sebelah petang lah. Jadi cara keuntungan tu dibuat, kita kena jual pada harga yang tinggi dan kita kena beli balik pada harga yang rendah. Dia terbalik dengan buy. Okey, dan itu pun saya akan ceritakan kemudian. Okey, untuk kolom yang kedua, best buy dengan Q info ni, inilah dia. Kalau kita nak masukkan, contoh best buy order, kita boleh masukkan kat sini. Dia keluar macam inilah. Best buy order ada 7. Okey, ada 7 order. Armada 65, dia letak kat sini 65. Jadi informasi untuk best buy Q info ni tak berapa nak penting lah. Okey, sama juga best sell Q info. Okey, tiada yang signifikan untuk kita letak pada paparan utama. Seterusnya price info. Okey, pada price info ni ada beberapa data yang penting ataupun data yang menarik untuk kita tahu, untuk kita letakkan pada paparan utama. Pertamanya, saya memang suka kalau kita letakkan 52 week high dengan 52 weeks low ni kat sini. Okey, kerana apa? Dengan informasi ni kita dapat tahu bagaimana saham tu bergerak pada 52 minggu dia yang 52 minggu yang sebelum yang dia lalu, termasuk pada hari ini. Okey, sebagai contoh Armada. Okey, tanpa kita melihat chart dia, pergerakan harga dia, kita tahu untuk 52 minggu yang lepas dia berjaya mencapai harga saham setinggi 55 sen setengah dan yang serendah pada harga 11 sen, di mana pada kejatuhan market 23 pada 2 minggu lepas. Jadi ini di dalam proses recovery dengan harga saham naik kembali kepada 15 sen. Okey. Contoh Hibiscus, 52 minggu dalam tempoh 52 minggu lepas, harga saham pernah mencapai RM1.24 tertinggi, dan yang terendah 24 sen setengah. Pada harga sekarang 34 sen. Maknanya dah recover dalam 10 sen daripada harga terendah lah. Macam tu. Jadi dengan adanya year high dengan year low ni memudahkan kita tahu harga semasa adalah harga last ni, kita sekarang pada range kat mana. Jadi kita tahu kalau harga yang last ni dekat-dekat dengan harga yang low, year low ni, menunjukkan harga saham tu tengah trending ke bawah. Dan berpotensi mungkin untuk rebound ke atas ataupun dia terus ke bawah lagi. Masa tu kita boleh nilai melalui news dan carta. Jadi ini shortcut yang pertama, macam mana kita nak tengok harga tu duduk dekat mana sekarang. Kan kita boleh tahulah dengan cepat lah.
Contoh macam saham-saham yang menarik yang seperti UWC ni, dalam tempoh 52 minggu lepas dia pernah mencapai RM4.49. Okey. Dan dalam tempoh yang sama juga dia pernah pergi serendah RM1. Dan sekarang pada RM1.71 lah. Maknanya kita dapat tengok dia punya naik dan turun tu, banyak beza dia. Ada ruang untuk kita membuat keuntungan jika kita pandai mencari entry yang betul. Okey, ini year high dengan year low. Okey, seterusnya pada price info, kita tengok lagi apa yang penting. Average buy price untuk first session, kalau kita nak tahu pun kita boleh taruh average sell. Sebagai contoh, kita nak tahu berapakah average buy price untuk sesuatu counter tersebut, kita letak lah. Kita tahu untuk macam saham Armada pada hari ni, average buying price dia kalau setakat hari ni adalah 14 sen, 0.1436. Okey. Kalau kita nak tengok average sell price dia pula pada hari ni 0.1385. Macam tu. Macam CMSB harga dah 107 ni. Tetapi average buy price dia 99.89, 0.9989. Average sell price dia 0.9985. Macam tu. Okey. So kita remove lah. So kita tak nak. Seterusnya price info lagi, apa yang penting, kita boleh tengok lowest limit price, kita boleh letak kat sini. Okey. Sewaktu pentingnya benda ni, lower limit price ni selalunya kita gunakan apabila contoh market crash, market jatuh, market menjunam, kita nak tengok berapa harga limit dia ke bawah pada untuk hari tersebut. Okey. Contoh macam Asia ni kan, harga dia sekarang 75 sen. Jika market crash pada hari ni, dia paling boleh rendah jatuh adalah 44 sen. 44 sen. Yang ni harga semalam 74. Harga hari ni last 75, dan paling rendah dia boleh pergi hari ni adalah 44 sen. Jadi secara teorinya, undang-undangnya di Bursa Malaysia ni, untuk saham yang di bawah RM1, lower limit price dia adalah ditolak dengan 30 sen daripada harga tutup semalam Sebagai contoh, 74 tolak 30 sen, 44. Macam tu. 885 harga semalam CMSB tolak 30 sen, 585. Macam tu. Okey. Macam kes dia Sonic Wara ni 265, dia nak tolak 30 sen, dia jadi negatif lah. Maknanya yang paling rendah sekali adalah setengah sen, 5 sen macam tu. Itu lower limit dia untuk hari ni. Okey. Kalau kita nak tengok price info, kita tengok highest lower limit, upper limit price, upper limit. Yang ni upper limit pula. Sama juga untuk saham yang bawah RM1, upper limit dia 30 sen juga. Kalau jatuh limit dia 30 sen, upper dia pun 30 sen berbanding harga tutup semalam. Okey, macam hibiscus 33 campur 30 sen, paling tinggi dia boleh pergi hari ni adalah 63 sen. Okey. Jadi untuk saham yang atas RM1, sebagai contoh kita cari atas saham yang atas RM1, first page ni, macam UWC ni harga sekarang dia 171. Okey, untuk lower limit dia pula, dia bukan 30 sen. Untuk saham atas RM1 dia 30%. Maknanya pada harga penutup semalam, previous close ni tolak 30%. Jadi lower limit dia adalah ni lah, RM1.20. Kalau upper limit pula untuk atas saham atas RM1, dia adalah 30% juga. Maknanya RM1.71 harga semalam tambah 30%, dapatlah RM2.22. Okey. Jadi fungsi upper limit dengan lower limit ni guna dia. Contoh, kalau market tu bearish macam saya cakap tadi, UWC kita nak beli kan, dia dah jatuh banyaklah. Tapi kita tak tahu hari ni apa harga paling rendah dia nak pergi. Okey, RM1.20. Kita tahulah harga paling rendah untuk UWC akan turun hari ni adalah
RM1.20. Mungkin kita boleh, ada setengah orang yang berani ambil risiko, dia nak queue buy kat situ dengan harapan besok pagi harga saham ni naik balik. Macam tu. Sama juga bila market bullish ataupun saham-saham ni, saham macam UWC ni mendapat news yang bagus, dapat job, kontrak ataupun macam-macam lagi yang baik, harga saham mula menaik. Okey, harga saham dah pergi sampai RM2. Jadi kita nampak, untuk hari ni upper limit dia boleh RM2.22. Mungkin ada trader-traders yang speculate, okey, hari ni mungkin dia boleh sampai upper limit. Jadi kita boleh tahu dah. Maknanya kalau harga dah dekat RM2, ada 22 sen lagi upside untuk saham tu pergi kepada upper limit. Untuk saham yang, untuk traders yang nak speculate. Jadi ini fungsi upper limit dengan lower limit. Baik. Untuk remove, kita boleh tekan remove. Okay. Seterusnya kita boleh tengok lain. Insert new column, price info. Okay, highest price, lower limit, apa lagi kita nak tahu. Okay, ini informasi ni selain daripada year high dengan year low tu, kita boleh letaklah lowest price dengan high price pun boleh. Jadi lower dengan high ni adalah untuk hari ni, untuk hari ni punya transaksi. Jadi sebagai contoh macam Asia ni, okey, harga last dia 75 sen, tetapi untuk harga hari ni dia pernah pergi serendah 72 dan tertinggi dia pada 78 sen untuk hari ni. Kalau kita nak tengok detail dia, kita boleh double klik macam ni. Kita tengok pagi-pagi dia buka ke 78 yang ni namanya gap up ni, buka ke 78, kemudian dia turun sampai 72, kemudian dia stabilize lah kat 75 ni. Macam tu. Okey. Jadi inilah high dengan low untuk hari ni. Terpulang, ada setengah orang memang suka nak tengok, nak tahu berapa harga high dengan low pada hari ni. Boleh terus letak pun boleh, nak buang pun boleh. Jadi ini yang antara yang penting price info ni, high dengan low pun boleh. Seterusnya theoretical opening dengan closing price. Ini pun penting juga. TO nama dia. Okey, fungsi TO ni adalah dia punya fungsi dia, informasi dia keluar pada pukul 9 pagi, 8.30 sampai 9 pagi. Okey, kemudiannya 2 sampai 2.30 petang untuk sesi yang kedua, pembukaan sesi yang kedua. Macam 8.30 sampai 9 pagi itu pembukaan untuk sesi yang pertama. Dan kemudiannya pada pukul 4.45 sampai 4.50 petang untuk sesi penutup pula pada hari tersebut. Jadi katakanlah kita nak tahu kan berapa harga opening untuk sesuatu saham, sebagai contoh macam Armada ni kan. Okey, harga tutup dia hari ni kita andaikan dia 15 sen. Kita nak tahu harga buka dia pada esok hari. Kan? Nak tahu harga buka dia pada esok hari, 8.30 tu kita boleh tengok pada harga TO ni. Dan nak pukul 9 nanti, katakanlah harga TO tu dia duduk dekat 16 sen. Maknanya harga dijangka buka untuk Armada pada pagi tersebut adalah 16 sen lah. Jadi harga TO ni harga untuk kita tahu berapakah harga open sesuatu saham tersebut pada pukul 9 pagi, pada pukul 2.30 petang, dan harga tutup dia pada pukul 4.50 petang. Jadi kebanyakannya harga TO ni yang kita tengok apabila ada sesuatu saham macam saham IPO, saham baru. Kita nak tahu berapa harga buka dia. Kalau market cantik, dia akan buka gap up tinggi. Kalau market tak cantik, dia akan buka gap down. Macam saham ACO yang disenaraikan pada minggu lepas. Okey, yang tu guna dia TO ni untuk kita tahu harga berbuka dan harga tutup. Itu kita panggil theoretical opening dengan closing price. Yang ni adalah price info lah. Kemudian kita pergi pada transaction info. Okey, transaction info ni yang ni lah, berkenaan dengan transaksi sesuatu saham tu, average volume, buy rate, pun semua kita boleh letak. Kan? Cumanya informasi banyak-banyak macam ni, kalau kita letak semua dekat dalam page kita pun tak pandai nak guna dan tak penting. Benda tu akan jadi tak selesa kita nak tengok harga tu. Dia terlalu banyak info, takut kita pun pening, banyak nombor berkelip-kelip semua kan. Jadi untuk transaction info ni tiada apalah yang penting sangat. Cumanya kalau kita nak tengok
berapa market cap kita punya syarikat tu kita taruh. Market cap dekat sini maksudnya apakah nilai pasaran modal untuk sesuatu counter ataupun saham tersebut. Sebagai contoh Armada kan. Armada market cap dia 881 juta. Jadi macam mana nak dapat 881 juta punya nilai ni? Harga semasa dia iaitu 15 sen ni kita kena darabkan dengan share issued. Harga semasa dia 15 sen darab dengan 5.87 bilion unit ni, dapat ni market cap dia ni. Maknanya ni nilai modal saham Armada ni pada waktu ni lah, pada hari ni dengan harga sekarang ni. Harga kali nilai jumlah saham ni yang dia ada, dapatlah nilai dia. Okey, kita nak tahu saham kita ni berapa saiz besar dia. Kan? Ada setengah orang memang dia suka tengok informasi ni untuk dia membuat penilaian terhadap keputusan belian dengan jualan dia. Okey. Remove column. Jadi itu transaction info. Kemudian financial info. Yang ni antara info yang penting yang kita boleh masukkan dengan banyak lah. Sebagai contoh, kita nak tahu adakah saham yang kita tengok tu, dah buat study tu, profit ataupun tidak. Kita tekan net profit. Kita tekan. Jadi kita tahu Armada buat untung tak? Buat untung 38 juta. Sapuran Energy buat untung, Balesto buat untung, Hibiscus buat untung, CMSB buat untung, Sanichi rugi, Asia rugi, Ecovest buat untung, Maiji buat untung. Macam tu lah. Jadi bila kita letak net profit macam ni kat sebelah sini ataupun kat mana-mana kolom yang kita nak, benda ni memudahkan kita dalam membuat keputusan belian dengan jualan. Kalau ada setengah traders tu dia nak tengok juga profit syarikat, macam ni cara dia. Ada setengah tu memang totally ikut technical tu, tidak mengapalah. Ada setengah orang dia suka informasi macam net profit ni menyokong dalam keputusan dia. Kita boleh remove financial info. Kita nak tengok ada tak saham kita ni bagi dividen. Kita boleh tengok dividen yield ni berapa persen dia bagi. Pun boleh. Ataupun dividen nak tengok dalam bentuk sen. Masuk 2.5 sen bagi kan. Yang ni kepada value investor lah, penting dia nak tengok ni. Adakah saham yang dia beli tu bagi dividen ataupun tidak. Okey, bila terlalu banyak kita letak ni, dia semakin ke kanan lah. Jadi kita boleh kena ambil benda ni, kita kena scroll dia ke sebelah kanan. Apa lagi kita boleh tengok? Insert new column, financial info. Yang paling penting kat sini net profit. Kalau kita nak tengok last 4 quarter punya net profit pun boleh kita letak. Last punya. Okey, pun boleh. Lain tak ada apalah. Loan warrant info ni kita nak tengok pun boleh. Kita nak tengok ada tak warrant kita berapa expired dia kan. Days to maturity, bila dia punya expiry date, days to expire kita boleh letak. Maknanya yang sini kalau yang bukan warrant dia takkan keluar lah. Kita tengok yang warrantnya. Macam Serbadak ni, Serbadike warrant, maturity dia 5/12 tahun 2024 lah. Maknanya dia lama lagi. Kalau kita nak letak by hari pun boleh. Maknanya 1715 hari lagi. Kerana apa warrant ni tuan-puan, nanti akan ada satu video topik khas mengenai dengan dia. Kita boleh tengok right click, generate info. Dia ada maturity date. Saya akan terangkan apa maksud maturity date ni kemudian. Kita boleh remove. Lagi outlot info. Yang ni tak payahlah tuan. Bukan tak payah, maksudnya outlot info ni jarang kita gunakan informasi ni sebenarnya. Bukan tak payah. Kecuali trader-trader yang banyak trade saham-saham outlot ni, boleh masukkan. Outlot ni adalah satu unit ganjil yang kita dapat di dalam pembelian saham lah, ataupun kita nak jual pun sama juga.
Selalunya ataupun secara rasminya satu lot bersama dengan 100 unit. Kadang-kadang bila syarikat tu mengeluarkan bonus issue ataupun dividen melalui saham, kita akan dapat nilai saham saham percuma kadang-kadang bawah daripada 100 unit, bawah daripada satu lot. Kadang-kadang 56, 32 selepas dikira-kira kan. Jadi yang ini kita nak tengok info dia kat sini. Kemudian others. Others ni kalau kita tengok kat sini banyak berkenaan dengan technical analysis. Kecuali yang belah-belah atas ni lah, buying in over price, buying in over volume. Okay. Jadi ini video hari ni berkenaan tentang informasi dalam insert new column ni. Kita kena gunakan ni banyak-banyak benda, informasi yang ada ni, supaya kita punya decision tu, kita boleh mempercepatkan keputusan kita tu dengan informasi yang kita ada. Kita tak nak buat kesilapan-kesilapan yang mudah. Dan kerana apa, dalam dagangan saham ni, apabila kita membuat silap, dia melibatkan kos, iaitu kerugian. Kita sudah rugi kan. Jadi kita untuk meminimalkan kerugian itu tu, dan dalam masa yang sama kita nak memaksimumkan keuntungan. Jadi ini salah satu caranya dengan kita dapat banyak informasi dengan lebih cepat. Baik. Jadi ini berkenaan dengan kolom pada part 2 hari ni, video dia. Khusus berkenaan dengan kolom sahaja. Jadi pada sesi video yang akan datang, saya akan berceritakan tentang features-features lain lagi untuk menggunakan trading platform ni. Dan harus diingat, trading platform ni daripada satu broker ke broker yang lain, dia sebenarnya berbeza. Tapi tidak banyaklah berbeza. Seperti mungkin menu dekat atas ni, mungkin kolom dia tak ada yang dapat yang macam ni kan. Tapi basically secara asasnya sama saja. Nantikan video-video yang akan datang, sehingga tuan-puan boleh faham menggunakan trading platform ni dengan mudah. Okey, jadi sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum. Semoga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih.